Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tajuk pembentangan saya ataupun tajuk kajian saya ialah berkaitan dengan analisis hukum Qardul Hasan daripada dana zakat menurut perspektif maqasid syariah. Baik, artikel ini adalah merupakan hasil daripada penyidikan yang dijalankan oleh kami bersama yang melibatkan 4 orang penyelidik. Baik, pembentangan saya insya-Allah akan mencakupi 4 poin yang penting, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua sorotan kajian lepas, yang ketiga metodologi kajian dan yang keempat ialah analisis dapatan kajian. Baik. Dari segi sebagaimana yang kita fahami semua, zakat adalah merupakan satu rukun Islam yang sangat penting dan mempunyai objektif yang tersendiri sama ada untuk pembayar zakat, muzaki ataupun penerima zakat itu sendiri yang disebut sebagai mustahak. Maqasid bagi penerima zakat secara umumnya ialah saddul hajah atau membantu memenuhi keperluan golongan asnaf itu sendiri. Apabila kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 seperti hari ini, kerajaan terpaksa mengenakan sekatan terhadap pergerakan, dilaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ramai kita lihat ada kalangan masyarakat yang terkesan disebabkan oleh PKP yang dijalankan. Dan kesan itu sebenarnya memberi efek negatif kepada sosio-ekonomi rakyat atau masyarakat. Dan ramai yang memerlukan kepada bantuan, khususnya bantuan dari aspek perniagaan ataupun modal perniagaannya. Lalu timbullah persoalan selain daripada kaedah agihan zakat secara tradisional yang kita boleh berikan dan memandangkan dana zakat pun tidaklah boleh memenuhi keperluan kesemua asnaf tersebut. Adakah terdapat di sana kaedah yang dianggap lebih produktif dan menyokong juga plan kerajaan, iaitu untuk agenda menyokong perniagaan rakyat yang terkesan. Jadi antaranya ialah cara dengan menggunakan dana zakat dengan memberikan dalam bentuk Qardul Hasan kepada asnaf tersebut. Jadi kata ini cuba menganalisis hukum penggunaan dana zakat dalam bentuk Qardul Hasan dari perspektif maqasid syariah, dan tujuan iqrad ataupun Qardul Hasan diberikan itu adalah bukan untuk bantuan sara diri, makan minum dan sebagainya, tapi khusus kepada bantuan modal perniagaan, bentuk pinjaman untuk membaiki keadaan ekonomi mereka. Baik, dari segi kajian lepas, kalau kita lihat sudah banyak kajian-kajian yang dijalankan dan khususnya kajian berkaitan dengan zakat dari aspek agihan, dan juga kajian berkaitan dengan maqasid syariah berkaitan dengan zakat juga kita lihat telah banyak kajian-kajian yang dijalankan, dan antaranya ialah kajian yang dilakukan dalam 2019 menyatakan bahawa kajian masih lagi perlu dijalankan secara lebih terperinci, diperhalusi, khususnya terhadap prinsip-prinsip fatwa yang berubah ataupun hukum-hukum yang berubah yang tidak bersandarkan pada mazhab rasmi, mazhab Syafi'i di Malaysia, yang dikaitkan dengan maqasid itu sendiri. Itu secara umum. Secara spesifiknya kajian penggunaan dana zakat dalam bentuk Qardul Hasan sebenarnya dibincang oleh ahli akademik sama ada dalam negara dan luar negara. Sebagai contoh, saya ambil beberapa pandangan atau beberapa artikel Sayyari sebagai contoh. Dia membahaskan ataupun menyusun semula perbahasan yang telah dibentangkan di dalam persidangan Nadwah ke-18 berkaitan isu-isu zakat kontemporari. Dalam isu atau dalam Nadwah tersebut, antara isu penting yang dibentang ialah tentang isu iqrad az-zakah oleh Dr. Nayif Al-Ajami dan juga Dr. Hamdi Taha. Dan kebanyakan pengkaji apa yang kita boleh lihat, mereka menisbahkan pendapat ini, pendapat keharusan iqra' az-zakat ini pada pandangan Al-Qardawi, dan secara jelas kalau kita lihat Al-Qardawi sendiri mengaitkan dia dengan maqasid syariah. Seperti mana yang saya nukilkan, anna al-qiyas as-sahih wal maqasid al-ammah lil-Islam fi bab az-zakah
tujizu lana al-qawla biiqradil muhtajin min sahmil gharimin. So ini yang dikaitkan dengan maqasid yang dikatakan pandangan ini dikaitkan dengan maqasid syariah. Jadi hujahnya adalah kita lihat jelas dikaitkan dengan maqasid syariah. Walaupun di sana ada kajian yang menunjukkan perspektif maslahah dan sebagainya, namun begitu kajian untuk masa kini masih belum lagi ada yang khususnya dalam musim pandemik ataupun musim COVID-19 sekarang, kajian kualitatif yang menemubual berapa pakar-pakar syariah belum lagi. Dan kajian saya ini masih lagi dalam kajian ongoing, maknanya masih lagi saya jalankan. Cuma data yang saya persembahkan di sini adalah data yang setakat mana yang saya baru selesai lah. Baik, so metodologi kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan kaedah temu bual. Namun begitu temu bual dijalankan secara online, termasuk juga secara telefon, WhatsApp, audio recording mengikut keselesaan responden itu sendirilah. Dalam tempoh sehingga ke hari ini ataupun tempoh sehingga ke artikel ini ditulis, sebab saya pun masih lagi menembual beberapa orang, saya telah cuba menghubungi dalam 9 orang yang berjaya dihubungi, tapi daripada 9 itu 4 responden enggan lah, ataupun bukan nak kata enggan juga, mereka tidak memberi respon, dan akhirnya hanya 5 orang yang dapat memberi respon, sama ada secara online ataupun termasuk juga WhatsApp audio recording. Dan saya cuba bahagikan 5 orang responden setakat pada artikel ini yang diperolehi, data diperolehi ialah 5 orang responden, 2 ahli akademik, 2 daripada kalangan ahli majlis fatwa negeri masing-masing, dan juga salah seorang daripada ahli jawatan kuasa syariah institusi kewangan Islam, sebab beliau bukan ahli akademik, maksudnya tidak terlibat dengan akademik, dan juga tidak terlibat dengan ahli fatwa negeri lah. Jadi saya letak ke ahli jawatan kuasa syariah institusi kewangan Islam, dan secara keseluruhannya mereka adalah ada background dalam bidang fiqh dan juga syariah. Berdasarkan hasil kajian atau dapatan kajian, saya melihat bahawa isu qardul hasan ini adalah ataupun iqrad az-zakat ataupun qardul hasan daripada zakat merupakan isu khilafiyah, di mana ada 2 pendapat besar, iaitu pendapat yang membenarkan dan mengharamkannya ataupun tidak membenarkan. Dan asasnya ialah kaedah tamlik yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dalam saya quotekan di sini jawapan daripada salah seorang responden. Kalau kita lihat di sini, dia nyatakan sendiri untuk soalan pertama, pandangan umum, dia berpandangan bahawa kaedah asal pemberian zakat tu memanglah cara pemberian secara memilihkan harta zakat. Sebab innamas sadaqat lil fuqara, dan diberikan kepada orang-orang kafir, lam di situ kan. So itu adalah kaedah asal yang dikatakan. Isu tamlik itu adalah menjadi isu yang mungkin mendasari isu tersebutlah. Dan berdasarkan soalan temu bual yang dibina, saya cuba bincangkan hasil kajian ini berdasarkan 4 tema yang utama. Yang pertama, pendapat umum responden. Yang kedua, isu tamlik, bagaimana adakah ia menjadi isu penghalang utama. Kemudian apakah di sana wujudnya keperluan qardul hasan ketika pandemik khusus bagi bantuan modal perniagaan. Yang keempatnya ialah potensi menggunakan maqasid syariah sebagai asas keharusan. Kalau kita lihat tema ini saya bentuk, dan inilah daripada inilah saya cuba analisis. Dan kalau kita lihat di sini, daripada 5 orang responden ini, saya boleh nyatakan bahawa dari segi aspek pendapat umum ni, responden pertama bersetuju, responden kelima bersetuju dan menyatakan jika ada keperluan. Responden keempat pun menyatakan jika ada kelebihan mungkin boleh digunakan, dan berbeza responden kedua dan responden ketiga lah yang menyatakan secara jelas tidak dibenarkan tanpa sebarang pengecualian. Dan isu tamlik selarilah apabila responden pertama menyatakan harus, maka dia kata isu tamlik tidak menjadi penghalang utama. Dan sama juga dengan responden kelima, tetapi responden kedua, ketiga, keempat menyatakan ya, itu adalah isu yang utama yang perlu dianalisis lah. Khususnya dalam responden keempat juga menyatakan sebegitu. Wujudkah keperluan ketika situasi pandemik? Yang pertama kata ya. Responden kedua menyatakan bahawa tak boleh, kerajaan mesti cari sumber lain, sumber berwakaf, sumber yang lain lah.
Responden ketiga kata tidak, responden keempat kata tidak, responden kelima lebih fleksibel, menyatakan ya ada keperluan, ada keperluan. Dan sebenarnya kalau kita tengok transkrip daripada data tersebut, banyaklah hujah-hujah yang dinyatakan oleh beliau. Dan potensi maqasid kalau kita lihat memang 3 daripada 5 orang ini menyatakan dia ada potensi untuk kita mengkaji dan diperhalusilah kajian ini ataupun hukum ini, adakah ia dibenarkan ataupun tidak dibenarkan berdasarkan kepada prinsip maqasid syariah itu sendiri. Kenapa kalau kita lihat maqasid syariah ini dari segi aspek hukumnya, zakat itu sendiri adalah mempunyai elemen ma'kulul makna ataupun elemen maqasid syariah di situ. Kerana Izzuddin Ibn Abdul Salam menyatakan al-masyru'at ini, perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ni ada 2. Satu yang jelas ia mendatangkan masalah dan menolak mafsadah. Apa yang tidak jelas kepada kita dari aspek masalah dan mafsadah, maka ia diungkapkan sebagai ta'abud. Yang jelas diungkapkan sebagai perkara maslahi. Zakat mengandungi makna ta'abudi semata-mata, atau adakah ia boleh berubah dari aspek hukum, khusus spesifik dalam bab ini, aspek agihan itu, adakah boleh berubah dan melangkau kepada konsep asal atau tradisional dengan melihat kepada objektif yang ingin dicapai dalam zakat itu sendiri. Berdasarkan kepada pandangan Izzuddin ini, memang Izzuddin menyatakan walaupun zakat ini dianggap sebagai ibadah, tapi dari aspek ia adalah ibadah yang punya illah. Dan di sinilah dinyatakan oleh beliau sendiri, dan secara spesifik dia menyebut bahawa dalam kata-katanya ibadah ketaatan terbahagi pada 2 jenis. Pertama ialah suatu ibadah taat yang merupakan maslahah di akhirat seperti puasa. Kedua ialah ibadat taat yang merupakan maslahah untuk pihak yang menyumbang dan maslahah di dunia untuk mereka menerima, iaitu antaranya adalah zakat itu sendiri. So ia adalah perkara yang mengandungi maslahah, mengandungi ma'kul makna, dan sama juga ditegaskan oleh ramai di kalangan ulama yang lain seperti Al-Qarafi dan sebagainya. Jadi dari segi maqasid syariah, zakat punya tujuan dan illahnya, hikmahnya, khususnya untuk penerima zakat tersebutlah. Baik. Analisis maqasid zakat bagi penerima zakat, para ulama bersependapatlah, boleh saya katakan maqasid terpenting khusus untuk asnaf itu sendiri, orang yang menerima itu ataupun resipien itu, ialah muwasatul faqir ataupun saddul hajah, memberi bersimpati dengan orang golongan fakir dan juga memenuhi hajat dan keperluan mereka. Dan hal ini telah lama dinyatakan oleh Al-Kasani seperti mana yang saya nukilkan dalam slide saya inilah. Dari aspek hukum-hukum yang kecil dalam bab zakat ni, ini sebahagian yang saya dapat datanya ialah kesan maqasid syariah dalam hukum akal zakat ni. Kita tengok dari sudut sebelum ni pun dah ada isu-isu seperti memindahkan zakat ke luar negeri pembayar zakat. Hukum asal memang tak boleh, tapi ulama menyatakan boleh sekiranya ada maslahah, ada maqasid syariah di situ. Melewatkan pengeluaran zakat, hukum asal zakat hendaklah dikeluarkan segera, tapi boleh dilewatkan jika ada maslahah rajihah. Harus mengeluarkan nilai dalam zakat fitrah, pada asalnya menggunakan makanan asasi yang kita makan itu, tapi boleh mengeluarkan dalam bentuk qimah bila ada maslahah rajihah. Ini beberapa bentuk kesan maqasid syariah dalam perubahan hukum hakam zakat. Jadi maslahah dalam mewujudkan dana zakat untuk qada hasan ni apa dia? Kalau kita lihat dalam pandangan yang pertama yang diasal disebabkan ialah pandangan Qardawi. Qardawi jelas menyatakan ia adalah berdasarkan maslahah dan juga maqasid. Dan analisis daripada dapatan kajian ini dipersetujui oleh beberapa orang responden, seperti yang saya nyatakan ini. Responden pertama, keempat dan kelima secara jelas menjelaskan bahawa ruang penggunaan jelas menyebut ruang penggunaan maqasid itu ada bagi asas keharusan. Dan hasil temubuan ini sebenarnya selari dengan kajian-kajian lepas seperti Al-Kasani, Al-Ghufaili, bahawa maslahah zakat ialah membantu dan memenuhi hajat golongan asnaf khususnya fakir miskin. So sekiranya dengan cara iqraduz zakat itu adalah membantu golongan asnaf, dalam erti kata kita tidaklah memberi iqrad dengan tujuan untuk bantuan makan minum, tapi untuk perkara-perkara seperti untuk bantuan perniagaan itu, maka ia adalah diharuskan. So kalau di sini saya nyatakan pandangan responden kelima dan responden keempat, kalau kita lihat saya jelas, bagi contoh menyatakan bahawa dia melihat ada
kalau ada kemaslahatan mustafid, kemaslahatan asnaf, maknanya kalau ada isu-isu khilaf, kita boleh menggunakan kaedah melihat apa yang lebih maslahah kepada asnaf. Kalau itulah maslahahnya, maka dia kata boleh menggunakan kaedah qard. Tapi itulah yang dikatakan suatu yang perlu diperhalusi seperti mana disebut juga oleh responden keempat tadi. Jadi secara umumnya kesimpulannya berdasarkan pada kertas kerja saya ini, kajian ini boleh merumuskan bahawa pemberian dana zakat dalam bentuk qard hasan merupakan suatu perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Walaupun telah dibincangkan, satu resolusi kata sepakat belum ditemui, bahkan baru ini dalam muzakarah yang dianjurkan oleh ISRA baru-baru ini pun menyatakan perlu ada satu kajian lanjut mengenai parameter bagaimana kita nak membenarkan ataupun dawabit. Sebab tu saya katakan di sini, keharusan yang dibenarkan bukan bersifat mutlak, tetapi hendaklah dipandu dengan dawabit dan syarat-syarat yang ketat. Saya rasa itu saja pembentangan saya. Wallahu ta'ala alam bisawab.